Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat dipertemukan lagi dalam siri pembelajaran ilmu faraid. Kita masih dalam perbincangan berkaitan dengan waris kategori kedua, iaitu waris asabah. Dalam siri yang lepas kita telah menceritakan bahawa peranan ataupun konsep asabah dalam pembahagian hukum faraid ialah mengambil harta selepas ataupun kalau mereka sahaja yang ada, mereka akan ambil harta tersebut. Kalau mereka ada si mati meninggalkan waris ashabul furud yang pernah kita bincangkan sebelum ini, dan juga waris asabah, maka waris asabah akan mendapat lebihan baki selepas itu. Dan yang ketiga ialah jika tidak berbaki, maka waris asabah tidak akan mendapat bahagian daripada faraid. Dan kita telah ceritakan ataupun beritahu bahawa kategori asabah ini ada tiga. Satu, asabah bin nafs. Kedua, asabah bil ghair. Dan yang ketiga ialah asabah ma'al ghair. Hari ini ataupun pada siri kali ini kita akan cuba menerangkan bagaimana pelaksanaan asabah bin nafs dalam menerima harta pusaka. Okey, dalam kategori pertama ini ialah asabah bin nafs. Kalau kita translatekan ataupun terjemahkan, mereka ialah waris yang mendapat lebihan baki atas diri sendiri. Oleh sebab itu, tumpuan atas diri sendiri adalah melibatkan kepada waris lelaki sahaja kepada si mati. Tidak bersambung dengan si mati melalui perantara orang perempuan. Semuanya adalah waris lelaki ataupun diistilahkan waris lelaki yang tiada perantaraan perempuan antara mereka dengan si mati. Sebenarnya golongan ini adalah ramai. Cuma kadang-kadang kita tidak ambil peduli siapa waris lelaki dalam keluarga sendiri. Sebenarnya ada 4 komponen utama. Satu ialah anak lelaki dan ke bawah. Dalam bahasa faraidnya diistilahkan sebagai al-furu', iaitu cabang kepada si mati ataupun yang ke bawah kepada si mati. Yang kedua, bapa dan ke atas ataupun istilahnya ialah al-usul, ataupun asal keturunan kepada si mati. Komponen yang ketiga ialah saudara lelaki seibu sebapa atau saudara lelaki sebapa, ataupun istilah faraidnya ialah furu' al-ab, cabang kepada bapa si mati, iaitu adik-beradik lelaki kandung dan juga adik-beradik lelaki satu ayah, satu sebapa, dan juga keturunan lelaki mereka. Dan keempat ialah bapa saudara sebelah bapa, yang ini lebih kepada furu' al-jad, cabang kepada datuk kepada si mati. So ini adalah sebenarnya dalam sesebuah keluarga mereka pasti wujud. Kalau tidak ke bawah, ke atas, ke tepi ataupun cabang kepada adik-beradik ayah, sebelah ayah. Melainkan memang tunggal sahaja si mati, barulah kita cek kepada waris yang lain. Okey. Asas kepada hukum ini ialah hadis Nabi SAW yang berbunyi alhiqul faraidha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Ini bermaksud berilah kadar yang ditetapkan kepada waris yang berhak, ataupun bahagian pertama hadis ini nak tunjukkan agihlah faraid itu kepada waris yang digelar sebagai ashabul furud pada komponen yang pertama. Jika berbaki maka agihkan kepada waris lelaki yang utama. Yang ini yang perlu kita perhatikan, bahawa konsep asabah ini kita melihat keutamaan dari kalangan tadi waris lelaki. Dalam bahasa mudahnya adalah mustahil keempat-empat kelompok itu akan mendapat asabah bin nafs. Formulanya ialah hanya satu kelompok sahaja yang akan layak untuk mendapat waris secara asabah bin nafs. Siapa yang tak layak, maksudnya kekuatan itu tidak dicapai ataupun dianggap sebagai terhalang daripada mendapat hukum faraid. Yang ini dinamakan sebagai keutamaan waris asabah bin nafs. Secara prinsipnya dalam hukum faraid, kebanyakan ataupun jumhur fuqaha meletakkan konsep tiga keutamaan. Satu, melihat dari sudut al-jihah istilahnya, ataupun sejauh mana hubungan susu galur dengan si mati.
Kedua, kalau mereka dari kalangan susu galur yang sama, maka kita akan melihat keutamaan dari sudut darajah ataupun hubungan kedekatan kepada si mati. Dan kalau mereka daripada hubungan pun sama juga, maka kita lihat kepada faktor yang ketiga iaitu hubungan kekuatan kerabat. Kita akan contohkan dalam beberapa kes pada pertemuan kali ini. Gambar rajah ini ataupun rajah ini menggambarkan inilah dia waris asobah bin nafs kepada si mati. Ya. Kita ada 4 kelompok utama. Yang pertama dinama sebagai furu' ataupun keturunan kepada si mati ke bawah. Ya, anak panah ini nak menggambarkan selagi mana ada keturunan lelaki kepada si mati tanpa diselangi oleh orang perempuan, selagi itulah sebenarnya hukum faraid masih berjalan kepada mereka. Ataupun mereka masih tersenarai untuk mendapat faraid. Kedua, komponen kedua ialah yang ke atas. Bermula dengan bapa, kemudian datuk, dan yang ke atas maksudnya ialah mana-mana susu galur yang bersambung dengan si mati tanpa diselangi oleh orang perempuan juga dapat faraid atas nama asobah bin nafs. Yang ketiga, kelompok yang dinamakan sebagai cabang kepada bapa, iaitu sama ada adik-beradik lelaki seibu sebapa, kandung kepada si mati, dan juga adik-beradik sebapa. Dan jika mereka mempunyai anak lelaki dan ke bawah, mereka juga sebenarnya layak untuk mendapat faraid atas nama asobah bin nafs. Kadang-kadang kita tidak mengambil tahu anak buah ataupun sebagainya yang keturunan ke bawah. Dan yang keempat, komponen keempat ialah yang kita kata tadi ialah cabang kepada datuk, iaitu bapa saudara lelaki seibu sebapa dan juga bapa saudara lelaki sebapa dan juga keturunan lelaki mereka. Yang ke bawah ni lah. Yang pertama ni label ni maksudnya pangkat sepupu kepada si mati. Sepupu lelaki. Nak tunjukkan bahawa waris asobah bin nafs ni agak ramai. Tetapi formulanya ialah dalam ramai-ramai komponen ini tak mungkin keempat-empat komponen dapat walaupun mereka wujud dalam pada masa yang sama, sebab kita melihat kepada jihah tadi. Antara 4 komponen ini ataupun kelompok yang telah dikategorikan ini, yang paling layak untuk mendapat ialah cabang, ataupun yang ke bawah, ataupun cabang furuk kepada si mati. Manakala yang lain tidak layak untuk mendapat asobah sekiranya mereka wujud pada satu masa yang sama. Maksudnya dia hidup ketika si mati meninggal dunia. Sebagai contoh, datangkan contoh seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah bapa, seorang anak lelaki, seorang saudara lelaki seibu sebapa dan bapa saudara seibu sebapa. Maksudnya ada 4 komponen. Okey. Tapi dalam kes ini, bapa boleh bertukar status. Sebelum ini kita ceritakan, boleh kita rujuk kepada siri berkaitan dengan bapa pada Ashabul Furud sebelum ini. Apabila si mati tinggalkan zuriat lelaki, maksudnya bapa akan bertukar status hanya mendapat 1/6 secara fardu. Dan mereka yang paling layak untuk mendapat asobah bin nafs untuk kes ini ialah anak lelaki. Memandangkan apa? Kita melihat kepada faktor hubungan susu galur yang kuat. Manakala adik-beradik akan terhalang dan bapa saudara juga akan terhalang. Ini sekiranya mereka berbeza daripada sudut jihah, maka yang ke bawah ataupun keturunan si mati diutamakan. Namun sekiranya mereka daripada golongan yang sama, kita akan melihat kepada darajah. Contoh, si mati meninggalkan anak lelaki dan ke bawah. Yang inilah cucu lelaki, cicit lelaki dan ke bawah. Kita katakan bahawa mereka semua ini merupakan bersambung dengan si mati atas susu galur yang sama, iaitu keturunan si mati. Walau bagaimanapun, kita kata ulama' mengatakan hanya satu kelompok sahaja yang layak untuk mendapat asobah bin nafs, baki lebihan itu, maka kita melihat kepada faktor yang kedua, iaitu hubungan kedekatan. Antara ketiga-tiga waris ini kepada si mati, yang paling hampir dengan si mati adalah anak lelaki sahaja. Manakala yang dua berbaki tidak layak ataupun terhalang. Kita bagi contoh, seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah seorang anak lelaki, seorang cucu lelaki dan seorang cicit lelaki. So, dalam kes ini, yang hanya layak sahaja untuk mendapat faraid ialah anak lelaki atas nama asobah bin nafs, manakala cucu dan cicit dihalang daripada mendapat faraid. Dan sekiranya
mereka adalah hubungan susu galur yang sama ataupun atas kedekatan yang sama, kita melihat kepada faktor paling kuat dari sudut kerabat je ataupun quwwatul qarabah. Ya. Dalam contoh ini biasanya ulama meletakkan ialah komponen saudara lelaki ataupun adik-beradik lelaki kepada si mati. Dari sudut susu galur, mereka adalah hubungan adik-beradik sebab mereka bersambung dengan si mati atas perantara ayah yang sama, bapa yang sama. Dari sudut kedekatan, mereka adalah level sama, adik-beradik. Ya. Tetapi dari sudut kekuatan kerabat adalah berbeza. Ulama kata, adik-beradik lelaki kandung iaitu ada memiliki hubungan seibu sebapa lebih kuat berbanding daripada mereka yang hanya ada ikatan satu hubungan sahaja. So dalam kes ini, mereka yang paling layak adalah contoh saudara lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah seorang saudara lelaki seibu sebapa dan seorang saudara lelaki sebapa. Yang paling layak untuk kes ini mendapat secara asabah bin nafs ialah saudara lelaki kandung iaitu yang ada hubungan seibu dan sebapa. So itulah dia keunikan yang perlu kita tahu mengenai waris dalam kategori asabah bin nafs. Mereka ramai, perlu kita kenal pasti dalam hubungan keluarga masing-masing, tetapi pada masa yang sama kalau mereka wujud hanya melihat keutamaan ini, satu dari sudut hubungan susu galur, kedua siapa yang paling dekat, dan ketiga siapa yang paling kuat. Untuk melayakkan mereka dapat satu sahaja dari sudut warisan secara asabah bin nafs. Itu sahaja untuk siri penerangan berkaitan dengan asabah bin nafs kategori pertama. Mudah-mudahan mendapat manfaat. Untuk itu wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.